are now live. Okay, hari ni kita nak pakai filter apa ya? Sekejap. Hai Azwin Azlan, selamat malam. Hai Syazwan Omar, selamat malam. Dah dinner ke belum tu? Hai, thank you so much sebab tekan saya punya live hari ni. So hari ni hari Selasa. Saya selalu bersiaran secara langsung di Instagram saya, She Is Farahin. Baru bermula last week. So hari minggu ni kita akan tengok juga sama ada saya boleh konsistenkan tidak untuk live 9 malam di Instagram saya, She Is Farahin. Hari ini, minggu ni tajuknya banyak pada sharing She Is Farahin. Saya akan berkongsikan tentang orang kata kisah-kisah zaman-zaman saya belajar dulu. Kita throwback kan. So hari ini adalah dulu shy. Now kepo-kepo. Kepo-kepo girls kan. Dulu saya shy. Dulu saya seorang yang pemalu. Now saya orang kata a very talkative person. Gitu. Kita akan sharing dengan you guys macam mana perubahan saya daripada seorang yang sangat orang kata pemalu lah, orang kata tak berani nak cakap, segan, tak kerti nak berkawan, and now sekarang ni saya menjadi seorang yang talkative person. Saya start menjadi seorang talkative person sebenarnya since sekolah menengah. Sekolah rendah daripada ke bawah tu. Hai Omar Syuk, selamat malam. Terima kasih kepada anda yang join live saya pada hari ini. Bagi love sikit. Gitu, bagi love sikit. Sekejap kita tunggu sekejap sebab kalau you guys ni tips sikit kan kalau nak bagi tahu sikit. Kalau you guys tengah on live dekat Instagram, biasanya Instagram akan untuk seminit dan 2 minit yang pertama. Hai NRFT Hashura, betul ke? Saya main sebut je. Okay. Biasanya Instagram untuk seminit ke 2 minit ke 3 minit gitu, yang terawal tu biasanya Instagram akan memberitahu kepada followers kita yang orang ni tengah online. Macam saya ni, She is doing a live. So untuk seminit ke 3 minit yang pertama tu biasanya Instagram memang akan macam dia akan keep telling lah, oh orang ni tengah online, orang ni tengah live, orang ni tengah live, tengoklah macam tu. So hari ni tajuknya adalah dulu shy, now kepo girls. Dah ada girls gitu kan. Girls gitu kan. Ni adalah kisah saya nak share dengan you guys, kisah saya masa macam mana saya dulu seorang yang sangat pemalu, yang macam orang kata segan-segan, nak bercakap pun tak pandai, nak berkawan pun macam tak bergeti. Lepas tu orang kata apa, nak cari kawan pun tak pandai. Tapi sekarang ni saya dah mula pandai cari kawan. Hai Mimi Nazmi, selamat malam. Terima kasih join live saya pada hari ini. Bagi love sikit. Kita tunggu sekejap Sekejap saya minum sekejap. So ni adalah OOTD saya pada hari ini. OOTD dah malam-malam pun OOTD. So setiap kali saya live, saya akan orang kata nak rasa feeling different. So saya akan hai, terima kasih join saya punya live hari ini. Saya nak orang kata nampak lain sikit lah. Setiap hari saya akan orang kata wow, pakai tudung ni pula, esok pakai tudung ni pula, esok pakai baju ni pula, esok pakai baju tu, macam tu kan. Walaupun kita duduk kat rumah, tapi bila kita nak buat live, kita kena orang kata nampak presentable. Nampak gitu. Sekejap Okay, cerita dia macam ni. Macam mana saya ni dulu seorang yang pemalu, sekarang saya menjadi talkative person. Ini kisahnya adalah pada masa saya berusia sekolah rendah. Gitu, sekolah rendah yang mana masa tu saya darjah, saya ni kira macam antara rezeki lah. Rezeki budak kelas depan. Duduk kelas depan. Saya taklah pandai, tapi orang kata rezeki mungkin sebab kawan-kawan saya berkawan dengan kawan-kawan yang memang pandai, yang memang top student macam tu kan. So saya daripada sejarah ni nak cerita sikit lah sejarah zaman saya belajar kan, daripada darjah 1 sampai saya darjah 3 saya duduk kelas first.
Form 1 sampai Form 5 saya duduk kelas first. So saya memang orang kata duduk budak kelas depan kan. Tapi budak kelas depan yang nombor belas-belas. Dia bukan macam budak kelas depan yang nombor 1 hingga 5 ke macam tu. Tak, budak kelas depan yang nombor belas-belas. So nak ditakdirkan masa saya darjah 4 saya turun kelas. Sebab sekolah rendah tu antara sekolah yang kira macam budak-budak pandai jugalah. Sebab kelas first sampai kelas ke-3, kelas ke-4 pun still ramai student yang pandai-pandai macam tu. Okay, so masa darjah 4 tu turun kelas. Okay, sebab apa? Sebab masa tu saya pun macam bila darjah 3 tu dia macam pressure tau. And then masa zaman saya pula darjah 3 tu masa tu masih ada lagi apa nama benda lah tu, PTS penilaian apa benda tak yang kita boleh lompat daripada darjah 3 ke darjah 5. Masa zaman saya tu ada. And then saya antara kira yang tak perform. So saya tertendang ke belakang lah, tendang masuk kelas ketiga. So masa hari pertama, hai Muhammad Shifael, terima kasih sebab join live saya pada hari ini. Hai Ahmad Ramali, terima kasih join live saya pada malam ini. Okay, then nak jadikan cerita, masa saya darjah 4 saya turun kelas hari pertama. So waktu masuk ke kelas itu saya sangat malu. Sebab saya Masa saya sekolah rendah ni satu semua, saya tak ramai kawan, saya tak pandai berkawan, saya malu nak cakap dengan orang. Saya ni macam kalau macam orang tu nak kawan kita kan, kita pun kawan lah. Kalau tak ada lah, saya akan dengan dunia saya sendiri, dengan orang kata apa, life saya sendiri. Kalau you nak kawan dengan I, kawan lah. Kalau tak nak, tak. Macam itu. So bila dah jam 4 tu, bila dah terturun kelas tu, dan hari pertama tu saya macam malunya nak masuk kan. Sebab kita daripada kelas first nak masuk kelas ketiga kan, kita macam malunya. Bila ada moment nak masuk, nak menjejakkan kaki tu gitu kan, nak masuk pintu tu kan masa mula-mula macam kita datang sekolah dulu darjah 4 kan, waktu pagi kan, so macam tengok ada orang ke tak ada orang kat, kita nak cari tempat duduk kan. Tu hari first selalunya kan, macam zaman-zaman kita sekolah dulu. So saya pun cakap okay, tak ada orang lagi. And saya pun macam nak kawan dengan siapa ni, tak ada kawan ni, tak tahu ni, tak kenal kan. So masuk je. And then untuk beberapa minggu yang pertama tu saya diam je, saya tak banyak cakap pun. Saya macam tak ada kawan lah, macam rehat pun sorang-sorang. Sebab saya seorang yang shy girl, memang sangat pemalu. Orang nak cakap dengan saya pun saya sangat pemalu. Nanti maybe esok ataupun lusa saya akan cerita. Saya pernah kena bully disebabkan oleh saya ni seorang yang sangat pemalu. Tapi bully saya ni, saya kena bully tu bukan bully yang dari segi macam kena belasah ke tarik tudung ke apa, tak. Saya kena bully dari segi macam, hai Ain. Saya kena bully dari segi macam orang kata, hai Hazatul. Macam kalau perempuan ni dia ada macam mana tau, dia ada macam perangai yang macam, if you want to be friend with me, you have to follow my rules. Itu perempuan dia ada macam gitu. Saya tak tahu lelaki ada ke tak, tapi perempuan dia ada perangai yang sebegitu. Dia ada macam, kalau dengan aku kan, okay hari ni waktu aku rehat, aku makan ni, kau kena ikut. Macam gitu. Dia ada macam itu tau, tanpa kita sedari yang sebenarnya itu adalah gejala bully. Okay, bully itu nanti saya cerita next. Okay, so bila saya dah darjah 4 tu, hai Nuratika, saya masuk kelas tu saya memang kena palau lah. Orang kata ayat sekarang kena palau. Palau tu kata apa, macam orang tak layan, kena ignore macam tu lah kan. Okay, so sampailah ada seorang kawan saya ni, saya ingat lagi kawan saya ni, saya panggil dia adalah orang kata apa kawan rapat, BFF yang tidak disanjung dan tidak didendang. Sebab apa tau? Hai Uda. Sebab apa tau? Sebab dia akan kutip saya tau, daripada sekolah rendah sampai sekolah sikit. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, dia adalah kawan saya yang macam kutip saya tau. Pergi kutip maksudnya macam bila saya tak ada kawan, nanti dia akan Ain kau kawan lah dengan aku, macam tu. So masa darjah 4 tu, ayo dah. Masa darjah 4 tu, itulah kawan saya tu, Najiha nama dia. Dia lah yang akan cakap dengan kawan-kawan di sekeliling dia. Sebab masa tu dia dekat kelas ketiga tu. So dia cakap kenapa korang tak nak kawan dengan dia? Dia ni kan maksudnya saya lah kan, dia ni dah lah daripada kelas first. Baik kita kawan dengan dia, nanti kita bolehlah pandai sama-sama, kita belajar dengan dia apa semua. Start pada tu lah saya ada kawan.
tahu. Sebab daripada situ tahu, sebab kawan tu yang approach saya. So, that's why saya cakap, saya ada kawan yang macam orang kata apa, kawan yang kutip aku, okay ni dia akan introduce dekat kawan-kawan dia. Kau kawan dengan dia, kau jangan palau dia, kau jangan ignore dia. Okay, dia kan daripada kelas first. So bila dia daripada kelas first, kan kita boleh belajar sama-sama. Sebab masa saya dah jam 4 dulu tu, dia punya meja dia meja kelompok tau. Meja macam puak-puak. Puak-puak kan. So daripada situlah orang kata macam sifat, orang kata friendship tu makin kuat tau. Sampailah saya darjah 5. Bila saya darjah 5, dah 10 minit dah. Cepatnya masa berlalu. Sampai saya darjah 5, saya naik balik kelas. Saya naik kelas kedua. Bila saya naik kelas kedua, saya nak kena cari balik kawan baru. So macam benda tu macam susahnya, ya Allah. Sampai saya main rampas je kawan-kawan yang ada. As I mentioned earlier, perempuan ni dia macam tu tau. Dia macam, this is my friend, you cannot be friend with her. Gitu. Macam, don't touch my best friend. Macam, perempuan ni dia ada macam perangai yang macam, ni kawan aku lah. Kau tak boleh nak kawan, kau pergi lah kawan orang lain. Dia macam gitu tau. So saya pernah lah macam sailang kawan baik sendiri. Masa saya darjah 5 tu kan. Sampai saya tak sedar tau. Kita tak sedar sebab kita macam dengan, orang kata apa, kepribadian kita, orang kata kita ni macam malu-malu. Macam saya cakap tadi, saya shy gitu kan. Masa awal-awal dulu, saya tak sedar yang rupanya benda tu is not nice kan, it's not appropriate to do it. And then sampailah darjah 5 tu dan darjah 6 tu saya turun kelas balik. Saya turun balik kelas Nilam. Nama kelas tu kelas Nilam kan. Okay, saya turun balik kelas Nilam. So macam saya masuk balik kelas saya yang dulu, yang mana kawan-kawan saya tu yang mula-mula macam dah palau. Lepas tu macam lepas ni kau dah naik kelas, kau naik kelas kedua, mesti kau macam apa, kau macam dah ignore kawan kau lah, kau macam dah tak ingat dah kawan kau. Sampailah darjah 6 saya turun balik kelas 3. Hari first nak masuk, as usual saya akan malu, saya akan macam segan, saya akan rasa macam macam mana sih nak masuk balik kelas 3 kan. So terang pengalaman saya. And then bila masuk tu, kawan saya yang tadi saya cakap tu, dia yang kutip aku balik. Dia kata, okay, let's be friend with her. Okay, kau jangan nak macam tak nak palau dia, tak nak kawan dengan dia apa semua. So daripada situlah saya belajar. Okay, kadang-kadang sikap orang kata malu tu perlu bertempat. Malu tu tidak perlu, orang kata jangan macam jangan kita ni malu yang terlampau. Tahu, kita perlu juga orang kata kepo-kepo. Kepo-kepo ni bukan macam gosip-gosip, nak bergosip ke apa, benda tak. Kepo-kepo ni dia macam orang kata at least kita belajar untuk berkomunikasi, kita belajar untuk berinteraksi. So that kita akan dapat ramai kawan, orang akan selesa untuk berkawan dengan kita. Macam tu. And then masa saya darjah 6 tu pula, saya jadi lagi ramai kawan tau. Sebab apa? Sebab saya dah, orang kata, ambil pengalaman daripada saya masa saya turun kelas tu. Macam mana saya nak mencari kawan. Saya belajar untuk, orang kata, kena kawan-kawan tu, nak kawan-kawan ni macam gini, nak kawan-kawan tu macam gitu. Macam gitu tau. So saya, macam saya cakap tadi, saya permulaan dia, saya seorang yang pemalu nak cakap dengan orang, tak gerti sangat. Macam orang kata tak orang kata apa, pasif lah. Masa saya sekolah rendah, sekolah menengah totally change. Wah. Sekolah menengah totally change, yang mana saya seorang yang I can be a talkative person. Saya dah jadi macam lebih, orang kata, bersemangat untuk berkawan. Saya dah lebih ramai kawan. Sekolah menengah pula cabaran dia dah different. Cabaran dia, saya dah ramai kawan. Bila saya dah ramai kawan tu pula, kita dah kena pandai nak pilih kawan yang sepatutnya kita betul-betul kawan rapat and jadikan dia sebagai best friend, ataupun kita kawan macam tu je. Masa sekolah menengah tu dia dah orang kata dah cerita lain pula. Sekolah rendah, inilah permulaan, starting, orang kata, journey saya yang seorang pemalu itu bertukar menjadi seorang yang boleh bercakap, kepo-kepo girl. Okay, and then apa dia kata, saya nak juga orang kata ambil sedikit masa you all, ambil juga mungkin sebab saya teringat dekat kawan saya, sahabat saya yang saya, orang kata, sahabat dunia akhirat saya lah. Namanya adalah, dia dah meninggal, namanya Arwahiyah Abdul Halim Asmawi bin Zakaria. Kalau you guys menonton video ini, mungkin boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Semoga roh dia, orang kata apa, dicuri rahmat dan dipelihara oleh Allah SWT. Dia dah meninggal lama sebenarnya. Dan dia adalah seorang kawan yang sangat baik. Dan dia, saya kenal masa saya degree UiTM. Hai Mai. Okay, so
Sekejap kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk Arwah Abdul Halim Asmawi bin Zakaria. Sekejap kita baca Al-Fatihah dulu Okay. Yang sahabat dunia akhirat saya ni nanti kita mungkin boleh cerita nanti lagi. Dia adalah kawan yang baik pada saya. So kesimpulan daripada cerita saya ni kan, pengakhiran hidup kita ni, kita nak, orang kata jadi, kita nak sangat-sangat kan, mungkin nanti bila di akhir kita. Sebab apa saya cakap pasal kawan saya tadi tu, sebab kepribadian dia baik kan. Sampai sekarang even kawan-kawan kita masih bercerita pasal dia. Orang kata di sebalik kepribadian dia tu lah kita akan ingat dia, kita akan sedekahkan Al-Fatihah untuk dia kan. So tak rugi untuk jadi tak rugi untuk jadi orang yang baik, dan tak rugi untuk pilih kawan yang baik. Sebab daripada kawan yang baik itulah dia akan membentuk kepribadian kita. Sama ada kita nak menjadi lebih bagus ataupun kita menjadi lebih tidak bagus. Okay, so cukuplah saja sharing saya untuk hari ini. Yang dulu tu kisah saya, hari ni kisah zaman saya sekolah rendah. Yang mana saya seorang yang malu-malu. Lepas tu dah bertukar sikit jadi orang yang 30%. Macam mana how it changed my life. Dan sekolah menengah saya memang all out. Wah gitu. Dia macam gitu. Dia macam all out gitu kan. Sekolah menengah memang the bomb lah. Cakap saya punya, kata saya punya life waktu tu. So kita akan cerita on the next life. Okay. So cukup saja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everyone. Bye bye. I love.